Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan sambung kembali daurah Kitab Isra' dan Mi'raj, hubung kaitnya dengan gerakan Islam masa kini bagi siri yang ke-11. Mudah-mudahan sepanjang kita berdaurah daripada kitab ini, kita memperolehi kepahaman, kita dapat dan berjaya membentuk jiwa yang tawaduk kepada Allah Ta'ala, perasaan sabar di atas segala ketentuan Allah, redha dengan segala qada dan qadarnya, dan kita sentiasa mencintai dan memburu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan menyambung pengisian hati, masih lagi berkaitan dengan matan Isra' dan Mi'raj, iaitu pembedahan ke atas dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dipenuhkan dada Nabi dengan iman dan dengan ilmu. Baik, untuk itu kita telah bincang bahawa berdasarkan kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu, maka kita umat Islam dan khususnya para duat dan para pejuang-pejuang Islam, mereka hendaklah memenuhkan dada mereka dengan keyakinan, keimanan dan ilmu. Baik, di antara yang kita telah bincang apa yang perlu diisi dalam pengisian ilmu terhadap para duat dan para pendakwah Islam, antara yang kita isi ialah keyakinan, kecintaan terhadap Allah, kecintaan terhadap Rasul. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dan malam ini kita akan masuk iaitu wabil islami dina, iaitu kita hendaklah memiliki hati yang redha Islam itu sebagai agama ataupun cara hidup. Sebab agama din dengan makna nizamul hayah, iaitu dengan makna kehidupan, sistem dalam kehidupan kita, way of life, makna menjadi satu jalan dalam kehidupan kita, di mana kepercayaan, keyakinan kita kepada Islam membentuk jiwa kita. Maka itulah tindakan kita, itulah tuturan kita, itulah perkataan kita, dan itulah seruan kita, iaitu kepada Islam. Baik, kita masuk antaranya hati yang meredai Islam sebagai ad-din, iaitu hati yang benar-benar redha Islam sebagai ad-din. Kepada tuan-tuan yang mempunyai buku yang buku printed yang dijual dulu, maka boleh rujuk muka surat 42. Begitu juga tuan-tuan yang memiliki buku e-book daripada yang telah dipesan melalui akaun yang ada di dalam Facebook yang saya paparkan. Baik, antaranya ialah muka surat 42, hati yang meredai Islam sebagai ad-din. Bagaimana hati yang meredai Islam sebagai ad-din? Maksudnya, syarahnya, orang-orang yang memiliki hati yang redha Islam sebagai ad-din, iaitu sistem hidup mereka, mereka yang tidak akan, din ialah siapa mereka? Mereka itu ialah orang yang tidak akan mengistislamkan dirinya kepada suatu yang lain
selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna orang yang tidak akan menyerahkan dirinya selain daripada Allah. Sebab Islam itu maknanya istislam lillah. Makna penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Ini penyerahan ini berbeza dengan kepercayaan. Kepercayaan Allah itu Tuhan, itu dari segi untuk mengesahkan i'tiqad. Tetapi dari segi mengesahkan pengabdian kepada Allah, kita ini sebagai hamba kepada Allah, kita mesti menyerahkan diri kepada Allah. Sebab itulah percaya kepada Allah berbeza dengan mempercayakan diri kepada Allah. Itu suatu perkara yang berbeza. Percaya kepada Allah itu senang. Berdasarkan dalil-dalil, berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Tetapi mempercayakan diri kepada Allah, maknanya itu penyerahan kepada Allah. Dan saya teringat ada satu buku motivasi yang menceritakan, buku motivasi ini nak menceritakan perbezaan antara percaya dengan mempercayakan diri. Percaya Allah itu Tuhan. Berbeza dengan mempercayakan diri kepada Tuhan, iaitu kepada Allah. Dalam buku itu disebut bagaimana berlaku satu pertandingan. Pertandingan sukan lah dalam satu bidang sukan, iaitu sukan meniti di atas tali. Mana pertandingan pakar-pakar yang meniti atas tali ini berkumpul. Saya tak tahulah cerita itu benar ke ataupun sebagai satu cerita untuk membentuk satu motivasi. Kerana penulis buku itu motivator yang dikira agak terkenal. Jadi tak apalah, kita ambil pelajaran daripadanya. Di mana dikumpul semua pakar-pakar di seluruh dunia. Pakar-pakar yang meniti di atas tali. Baik, jadi maka diadakan pertandingan ini dekat dengan air terjun Niagara. Ini air terjun Niagara yang terkenal itu. Lalu dia direntang tali daripada tepi tebing dekat dengan di hadapan air terjun waterfall Niagara ni. Lalu direntang tali daripada sebelah sini sampai ke seberang sana. Jadi tali untuk pertandingan pakar-pakar meniti di atas tali. Lalu berkumpullah kira top 10 seluruh dunia, ada 10 orang yang dipilih saring. Ada 10 orang yang dikira pakar meniti di atas tali. Lalu diadakanlah pertandingan wartawan di seluruh dunia daripada berbagai-bagai badan-badan penyiaran. Termasuklah contohnya New York Post, kemudian daripada daripada CNN, daripada macam-macam wartawan. Lalu berkumpul. Kan ini satu peristiwa besar yang nak melihat siapa sebenarnya jaguh dunia yang mahir meniti atas tali ini. Lalu menitilah peserta yang pertama. Meniti atas tali. Tali itu bergoyang kerana dia direntang di atas permukaan, di hadapan air terjun. Jadi agak goyanglah tali itu. Lalu menitilah peserta yang pertama. Meniti. Wartawan semua tengok dengan berhati-hati. Orang ramai pun berdebar-debar. Dan semua yakinlah, makna memang tak sampailah ke ujung. Memang jatuhlah. Dan apa yang mereka sangka itu benar. Meniti lebih kurang 10 langkah, jatuh. Maknanya kerana cabaran besar. Jatuh. Dan orang pun sangka ini memang betul lah. Masuklah. Maka naik pula. Datang meniti pula peserta yang kedua. Orang pun sangka juga akan jatuh. Dia memang jatuh. Langkah yang ke-15 jatuh. Begitulah peserta keempat, ketiga, keempat, kelima, keenam. Sampai peserta yang ke-9. Peserta ke-9 tu dekat nak sampai dah seberang sana. Jatuh juga. Maka akhir sekali orang berpendapat peserta yang ke-10 ni pun jatuh jugalah. Kenapa? Kerana memang cabaran dia besar. Maknanya tali itu bergoyang. Lepas itu dalam keadaan jarak yang jauh. Seberang ke seberang. Jadi mereka menyangka bahawa cuma pertandingan kali ini bukan nak lihat orang yang berjaya sampai ke seberang. Tapi nak melihat siapa yang paling jauh sehingga dia jatuh. Jadi naiklah peserta yang ke-10. Meniti dengan berhati-hati. Dia meniti. Semua orang tahan nafas. Wartawan, semua penonton yang melihat tahan nafas. Termasuk penonton depan TV. Di seluruh dunia pun tahan nafas juga. Lalu tiba-tiba sampai dia seberang sana. Bila sampai cecah kaki di seberang sana, dia pun melompat. Gembira.
Gembira. Kenapa? Kerana dia memang jago. Akulah jago dunia dalam sukan meniti atas tali. Jadi semua orang tengok seronok lah. Tengok dia pun berjaya. Tapi pihak yang jatuh tadi, penyokong-penyokong pada peserta yang jatuh, dia kata apa? Itu nasib saja tak jatuh. Sebab orang lain semua jatuh. Semua jatuh. Peserta pertama sampai peserta ke-9, semua jatuh. Jadi kamu tak jatuh, tu nasib sajalah. Jadi dia ni sakit hati. Bila kata dia berjaya tu sampai ke seberang, kerana bukan kepandaian dia, bukan kemahiran dia, ataupun bukan kehebatan dia, bahkan itu sekadar satu kebetulan ataupun nasib, maka dia pun kata tak apa. Sekarang saya buktikan bahawa saya memang jago. Saya meniti sekali lagi. Maka wartawan lain, orang lain pun kata, sila meniti. Mana kami nak tengok. Mana pihak penyokong dia pun kata, meniti sekali lagi. Buktikan kamu memang jago. Bukan kebetulan. Dia pun meniti sekali lagi, balik semula ke belakang tadi. Meniti semula. Meniti dengan perlahan. Sampai tengah-tengah tu, hampir nak jatuh dia. Tapi tak jatuh. Kerana kemahiran pengalaman dia boleh jadi, tiba-tiba sampai seberang sana balik. Bila sampai seberang sana, penyokong dia bersorak begitu sekali dan terdiam pihak-pihak yang menentang dia tadi. Jadi akhir sekali orang iktiraflah dia sebagai seorang yang mahir dalam bidang sukan meniti atas tali. Bila semua orang dah sokong dia, dia kata apa? Dia pun berkata, tuan-tuan percaya tak saya ini pakar meniti atas tali? Orang ramai kata, benar, kami percaya. Sebab 2 kali pergi balik kamu berjaya. Baik, kata dia. Kalau kamu percaya, aku ini seorang yang pakar meniti atas tali, aku nak tanya di kalangan kamu, siapa yang berani jika aku dukung dia, aku meniti sekali lagi? Mana aku bawa dia sama. Aku dukung dia, dah kamu percaya, aku pakar, kamu percaya aku jago, jadi siapa yang berani, yang percaya tadi, yang berani, aku dokong dia dan aku bawa bersama aku, meniti sekali lagi pergi seberang sana. Semua orang senyap. Ini sebab apa? Sebab semua orang percaya, tapi tidak mempercayakan diri kepadanya. Ini perbezaan dia. Lalu, semua senyap. Percayakah aku jago? Percaya. Tapi siapa yang bersedia bersama aku? Tak ada ramai. Tak ada orang yang jawab. Senyap. Tiba-tiba ada seorang kanak-kanak, umur lebih kurang 11-10 tahun gitulah. Kanak-kanak tu kata, saya. Lalu pemuda tadi, lelaki tadi, bila ada kanak-kanak tu berani begitu, dia pun pegang kanak-kanak tu. Dia pun dukung. Dan sebelum orang ramai berkata apa, sebelum orang tegah, penganjur tegah, dia sudah pun bergerak. Sampai sesuku dah perjalanan. Dia dukung kanak-kanak tadi. Berhati-hati dengan cermatnya. Ada masa hampir nak jatuh. Ada masa hampir nak tergelincir. Orang ramai berdebar-debar. Kali ini orang ramai bukan kisah kat dia dah. Tapi orang ramai kasihan belas kepada kanak-kanak tadi. Tapi apa yang berlaku sampai seberang sana. Dalam keadaan dia meniti perlahan. Bawa kanak-kanak. Ada bebanan lagi. Berjaya dia sampai seberang sana. Maka dia benar-benar seorang yang hebat dalam sukan meniti atas tali. Lalu wartawan datang temu ramah dan sebagainya. Termasuk yang wartawan temu ramah ialah kanak-kanak itu. Lalu bila jumpa kanak-kanak tadi, adik, mengapa adik berani menyerahkan diri adik, mempercayakan diri adik kepada laki-laki tadi? Adik tahu, adik tahu tak dia? Adik percaya tak dia jago? Dia ni benar-benar seorang yang mahir, yang pakar. Kata kanak-kanak tadi, saya percaya. Saya benar-benar percaya dia pakar. Baik. Tapi kenapa adik berani? Adik kenal ke dia? Benar. Kenal. Siapa dia? Dia ayah saya. Ini menunjukkan bahawa percaya dan mempercayakan diri itu sangat berbeza. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Kita dengan Islam. Ada orang percaya Islam itu agama yang benar. Tapi dia tak mempercayakan dirinya untuk patuh dan tunduk kepada Islam. Sehingga dia menganggap kalau kita ikut keseluruhan Islam, kita akan ketinggalan zaman. Kita ikut seluruh Islam, kita akan dianggap kolot dan mundur. Dan ini semua menunjukkan bahawa percaya dan mempercayakan diri adalah sangat berbeza. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala. Jadi maknanya kita mempercayakan diri kepada Allah. Bukan saja percaya Allah itu Tuhan. Bukan saja percaya Allah itu maha memberi rezeki. Tapi mempercayakan diri kita kepadanya untuk disusun atur kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antaranya firman Allah Ta'ala. Qul ya ahlal kitab. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Alla na'buda illallah.
wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Ini maknanya penyerahan diri kepada Islam, iaitu raditu bil islami dina. Aku redha Islam itu sebagai agama. Apa makna dia? Apa maksud dia? Iaitu redha untuk kita tunduk kepada Islam dan menyerahkan diri kepada Islam itu sendiri. Maknanya kita sanggup rombak merombak keinginan nafsu demi tunduk kepada Islam. Menundukkan nafsu, menundukkan keinginan, menundukkan kebudayaan kita, menundukkan seluruh budaya hidup kita supaya mengikut Islam. Dan ini maknanya kita redha Islam itu sebagai agama. Ini makna Allah Ta'ala ajar kita. Antaranya firman Allah kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, yakni kepada ahlul kitab. Kata apa? Marilah kamu kepada kalimat yang sama. Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Allah na'budu illallah. Marilah kamu semua, wahai ahlul kitab. Kamu dulu ada kitab Yahudi, ada kitab Nasrani, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Maka marilah kamu dengan kami ni orang Islam, dengan aku, untuk mana? Allah na'budu illallah. Bahawa kita tidak akan sembah, tidak akan menyerahkan diri, melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah kita kepada Allah. Allah na'budu illallah. Wala nusyrika bihi syai'a. Jangan kita syirikkan Allah dengan suatu jua pun. Jangan syirikkan Allah dengan apa pun. Sama ada dengan apa-apa sekalipun. Jangan syirikkan Allah. Maka kata Allah Ta'ala ajar Nabi. Maka jika mereka itu, wala yattakhiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sebahagian kita mengambil sebahagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Jangan pula kita ni tak sembah Tok Pekong, tak sembah berhala. Bukan tak sembah batu-batu berhala. Tapi kita sembah kita sama kita. Menyembah kita sesama kita. Manusia sesama manusia. Ada pengikut yang sembah padri. Ada pengikut yang sembah pendeta. Itu yang kita tak nak. Maknanya, mari kita pertama, kita balik pada satu kalimat yang sama, iaitu iaitu sama-sama mengabdikan diri pada Allah. Yang kedua, tidak mensyirikkan Allah. Yang ketiga, iaitu kita tidak menyembah akan sebahagian kita, akan setengah yang lain. Lalu fa in tawallau, jika sekiranya mereka tu berpaling makna tak terima seruan kamu wahai Muhammad. Mereka tu berpaling, tak terima seruan kamu, tinggalkan Muhammad, biarkan dia dengan agama dia. Maka kalau mereka tu semua berpaling, kamu kata apa kat mereka? Ini yang Allah Ta'ala ajar Nabi. Suruh jawab. Makna kalau situasi itu berlaku, kamu ajak mereka, kamu seru mereka, kamu ceramah, kamu dakwah, kamu khutbah, kamu kuliah, kamu macam-macam buat. Ajak orang kembali kepada Islam. Jangan syirikkan Allah. Tiba-tiba mereka berpaling, apa kamu kena jawab? Fa in tawallau faqulu syahadu bi anna muslimun. Kamu kena jawab, kalau kamu semua berpaling, maka kamu bersaksilah bahawa aku dan kami orang-orang Islam tetap menyembah Allah Ta'ala, menyerahkan diri kepada Allah. Ini makna meredha Islam sebagai agama, iaitu kita sanggup untuk bersama dengan Islam, dengan sistemnya, dengan peraturannya, dengan syariatnya. Walaupun seluruh manusia tidak bersedia untuk mengikut kita. Kenapa? Kita cuma dakwah. Hidayah itu daripada Allah. Jadi kalau mereka tak terima, kamu punya pasal. Itu soal kamu. Tapi kami seorang Muslim yang tunduk kepada Allah. Ini mengajar kita bahawa apa? Istiqamah dengan Islam. Kita mesti istiqamah dengan Islam. Jangan ikut orang. Kita ni kadang-kadang kalau orang, kita akan ikut orang lain. Tengok orang tak berapa nak, kita tu pun tak berapa nak. Tengok orang lari semua daripada jamaah dan perjuangan Islam, kita pun sibuk nak melompat dan nak lari. Sedangkan kita mesti berpegang pada satu prinsip yang jelas, iaitu kenapa kita di sini? Kita di sini kerana Allah. Kita di sini kerana Nabi. Kita di sini kerana Islam. Kalau manusia tak bersama dengan Islam, itu mereka. Tapi kita tetap bersama dengan Allah. Jadi nak mengajar kita apa? Nak mengajar kita berprinsip dalam perjuangan. Nak mengajar kita ada prinsip dalam perjuangan ini. Jadi jangan pakai ikut orang lain. Itu dikatakan bahawa makna dan erti penyerahan diri
ataupun makna dan erti meredai Islam sebagai agama. Jadi Islam ini kena bawa bersama hayah kita, kehidupan kita. Ad-din itu sistem kita. Ini ada orang di kadang-kadang tinggal Islam. Tinggal Islam di suatu tempat. Islam di mana? Islam hanya di masjid. Islam hanya di surau. Islam hanya di rumah-rumah ibadah. Lepas itu dalam kebudayaan, dalam bidang budaya, itu tinggal Islam. Kalau kita masih lagi mengekalkan Islam dalam berbudaya, kita tidak akan maju. Dunia akan mentertawakan kita. Ini semua perkara-perkara yang pelik. Sebab itulah kadang-kadang ada orang, dia tak terima hukum hakam Islam. Dia tak terima undang-undang Islam. Ada dulu di Malaysia, ketika kita membahaskan RUU, RUU 355. Di mana ada orang berkata, kita tak boleh laksanakan undang-undang Islam. Sebab kita nanti akan ditertawakan oleh masyarakat dunia. Kenapa? Kerana undang-undang Islam ini kolot, ketinggalan. Kerana dia agak peraturan yang pelik. Ini kata mereka. Pelik tu bagi siapa? Bagi kamu yang tidak mengenali Islam. Bagi kamu yang tidak mengenali Al-Quran. Bagi kamu yang tidak mahu kembali kepada agama. Tidak pelik. Padahal kalau bahkan dalam dunia ni, betapa banyak undang-undang yang pelik. Undang-undang pelik lagi banyak. Kenapa boleh masyarakat dunia boleh terima? Boleh iktiraf. Contoh antaranya, undang-undang di Florida. Undang-undang di Florida, selepas pada pukul 10, lepas pada pukul 4 petang, pada hari Khamis, maka orang ramai dilarang kentut. Di tengah, di tengah orang ramai. Kalau kentut, boleh disaman, boleh didakwa. Dan ini, selepas pada pukul 10 malam, dilarang flash tandas. Khususnya rumah-rumah, apartmen dan flat-flat yang berhampiran, yang dekat-dekat. Pelik tak peraturan itu? Pelik. Tapi mengapa tak ada pun masyarakat dunia gelakkan dia, sedangkan lagi tak menasabah. Lagi tak menasabah. Kentut jadi satu kesalahan. Pelik kan? Tapi tak ada masalah sebab dia tak melibatkan Islam. Tapi bila melibatkan Islam, ramai yang beri pandangan yang begitu begini tak sesuai dengan perjuangan human right, tak sesuai, tak relevan dengan masyarakat moden dan sebagainya. Sedangkan Islam itu adalah cara hidup. Yang kita tak boleh tinggal Islam walau sekelip mata. Kemana pun kita pergi, Islam mesti dibawa bersama. Jadi jangan kita tinggalkan Islam. Ini jangan pakailah peribahasa Melayu yang bercanggah dengan Islam ini. Antaranya kata apa? Kalau masuk kandang kambing, kita kena mengembik. Kalau masuk kandang kerbau, kita kena menguat. Barulah kita ni boleh diterima oleh masyarakat. Kalau masuk kandang kambing, kita kena mengebek. Maknanya kita bukan manusia. Kita sudah hilangkan identiti kita. Maknanya kita kambing. Jadi jangan jadi kambing. Jangan jadi kerbau. Jadi manusia. Masuk kandang kambing pun, kita tetap manusia. Berprinsip. Walaupun semua kambing desak kita supaya jadi kambing. Walaupun semua kerbau desak kita jadi kerbau. Tapi kita jangan ikut mereka. Kenapa? Kerana kita manusia. Jadi batulah kita ni kena ada pendirian. Itu yang kita nak tanam, nak kukuhkan pendirian kita. Baik, perkara yang kedua, apabila kita menerima Islam sebagai ad-din, sebagai agama, apa makna reda? Islam sebagai agama, orang-orang yang meredai Islam sebagai ad-din. Orang yang menerima Islam sebagai ad-din, siapa mereka? Ialah orang yang mereka yang hidup secara Islam. Ini dia hidup secara Islam. Maknanya dia sebagai seorang orang Islam. Warajulun mutadayyin. Makna lelaki yang beragama. Nampak agama pada diri dia. Kelakuan dia, kata-kata dia, prinsip dia, ketegasan dia, nampak agama pada dirinya. Jadi sebab itu kita ni kena pamerkan agama itu dalam kehidupan kita. Perkataan, perbuatan, perjuangan, tingkah laku. Ini kadang-kadang kita tak berprinsip. Kata kuat agama. Serban besar. Belajar agama. Tapi pejuang apa? Pejuang LGBT. Kan pelik kita lihat itu. Pelik. Mana kalau kita beragama, hiduplah secara beragama. Ini kita beragama, hidup cara orang lain. Tengok, pemikiran. Tiba-tiba kuat agama. Haji lagi. Solat 5 waktu di masjid. Hebat agama dia. Orang lain pakai tasbih satu je. Dia 2 tasbih. Kiri 1, kanan 1. Sugi 2. Selit celah telinga. Kuatnya agama. Tapi siapa dia? Liberalis. Pejuang liberal. Jadi kita tak nak begitu. Sekarang kalau nak jadi Muslim, Muslim betul-betul. Jangan jadi orang yang separuh Islam. Jangan separuh Islam. Itu payah nak buat. Manusia hidup 2 alam.
Alam air pun hidup, alam darat pun hidup. Macam biawak begitu. Mana boleh makan? Tak boleh nak buat berkira dengan dia. Jadi kita jangan jadi manusia biawak yang tidak ada prinsip dan pendirian. Jadi biar kita nak Islam, terima Islam. Dan tolak segala yang lain daripada Islam. Dan itu bukan bermakna kita tidak boleh berinteraksi dan bersosial dengan orang yang bukan Islam. Kerana Islam ada konsep bersosialnya dengan orang bukan Islam. Jadi makna kita kena tegas begitu. Jangan lembik-lembik kita zaman sekarang. Ni orang duk bully Islam. Orang cuba mengheret kita daripada agama Allah. Jadi kita jangan biarkan diri menjadi mangsa kepada manusia-manusia kufar. Di mana di antaranya kita mesti hidup dalam Islam. Mereka ialah manusia yang terikat dengan agenda hidup yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ni bila Islam, kita terikat dengan agenda hidup yang digariskan oleh Islam. Maknanya kita ni terikat. Islam kata haram dengan hukum 5 tu, kita terikat. Kalau tak terikat dengan hukum 5 tu, apa Islamnya kita? Kita mesti terikat dengan hukum wajib, dengan hukum haram, terikat dengan hukum makruh, dengan hukum apa lagi? Sunat, dengan hukum harus. Mana kita kena terikat? Tak boleh tak terikat. Kalau tak terikat, maka itu tidak dinamakan seorang Muslim yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Kan tadi kita dah sebut dalam ayat, Allah Ta'ala ajar kita, kalau seluruh manusia ni tak terima Islam, bukan setakat di kampung kita, bukan setakat di negeri kita, kalau bukan setakat di negara kita, kalau seluruh dunia ni manusia tak nak Islam, kita jangan ikut mereka. Kita katakan pada mereka, fashhadu inni minal muslimin. Kamu bersaksilah, aku adalah seorang Muslim yang tunduk kepada Allah Ta'ala. Itu makna pendirian kita. Walaupun kita tinggal seorang, kita tetap pertahankan Islam. Ini sebagaimana kata Tariq bin Ziyad, ketika pergi ke membebaskan atau membawa risalah Islam, memperjuangkan Islam sampai ke Spanyol, sampai ke Gibraltar, mana Jabal Tariq itu. Mana sampai ke situ. Mana tentera Islam, mereka berkata apa? Jika sekiranya kami tahu di seberang sana masih ada manusia, maka kami akan sampai ke sana. Maka lihatlah, jika ada 1000 manusia yang sedang berperang di medan peperangan, maka seorang daripadanya adalah aku. Jika ada 100 orang yang sedang berjihad membela agama Allah, seorang daripadanya adalah aku. Jika ada 10 orang yang sedang berjuang untuk Islam, maka seorang daripadanya aku. Dan jika ada seorang sahaja di sana, di tengah-tengah medan peperangan, memperjuangkan Islam, maka seorang itu adalah aku. Ini perjuangan Islam. Jadi bukan main-main. Bukan soal kita nak jadi ahli biasa, nak berebut jawatan. Tidak. Ini soal prinsip perjuangan kita. Soal mempertahankan izzah Islam. Jadi kerana itu, jangan mudah terpengaruh dengan segala da'iyah-da'iyah ataupun dengan tipu daya manusia. Di antara yang telah digariskan oleh Allah, makna manusia yang hidup menerima Islam sebagai agama, mereka menerima Islam itu sebagai gaya hidup mereka. Makna dengan gaya hidup mereka. Dan mereka bukan sahaja menerima Islam sebagai gaya hidup, mereka berbangga dengan agenda hidup itu. Macam kita lah, kita bangga dengan Islam. Jangan rasa lemah ni, jangan moyok kita. Kita mesti mempertahankan prinsip Islam dan kita berbangga dengannya. Walaupun mereka terikat dengan ketetapan hukum Islam, namun mereka merasa cukup puas, senang dan lapang apabila berjaya mengekalkan posisi dan kondisi mereka sebagai seorang Muslim. Ini makna kita sebagai seorang Islam. Jadi kita kena rasa bangga terikat dengan Islam. Walaupun orang kata terikat dengan agama tak bebas. Sebenarnya salah. Kalau kamu tak terikat dengan Islam, kamu rasa kalau ikut Islam, kamu terikat dengan Islam. Bila terikat, kamu tak bebas. Tapi sebenarnya tanpa kamu sedar, tanpa manusia sedar, kalau dia tak terikat dengan Islam, dia akan terikat dengan benda lain. Cuba tuan-tuan fikir. Dalam dunia ni, ada tak manusia yang tak terikat dengan mana-mana hukum? Dengan mana-mana peraturan? Kalau dia tak terikat dengan hukum agama, dia akan terikat dengan hukum adat. Yang mungkin lebih ketat daripada agama. Kalau dia tak terikat dengan hukum adat, dia terikat dengan hukum negara. Yang mungkin lebih ketat daripada hukum adat dan hukum agama. Dan sebab itu, manusia yang cuba nak melepaskan diri daripada Islam dengan alasan tak mahu terikat, kita cabar mereka. Kamu beritahu kepada kami, mana dia cara hidup yang tak terikat dengan apa-apa hukum? Tak terikat, tak ada peraturan. Tak ada. Jadi sebab itu kena ingat, bila kita tahu bahawa dalam dunia ni tak ada manusia yang bebas daripada diikat oleh hukum, sama ada hukum agama ataupun hukum adat,
ataupun kepercayaan animisme, ataupun ism, ataupun ideologi, ataupun undang-undang negara. Maka bila kita tahu semua manusia terikat, bila dibuat kajian. Seorang ulama yang terkenal daripada Mesir, Syekh Ahmad As-Salabi. Beliau membuat kajian tentang perbandingan agama-agama, ism dan kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia ni. Akhirnya beliau membuat kesimpulan sistem hidup dan peraturan yang paling mudah, paling senang ialah Islam. Sebab tu kita cabar orang yang kata ikut Islam susah. Kamu cerita kepada kami, mana di sistem yang lebih senang? Peraturan yang lebih senang. Yang lebih senang daripada Islam. Tolong cerita. Tak ada. Itu menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang dijamin oleh Allah. Sistem yang paling kita akan rasa bebas, rasa luas, rasa tenang, rasa puas hati. Kenapa? Kan itu yang dinyatakan oleh Allah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala mahu kamu dengan agama ini, dengan Al-Quran ini, dengan sistem ini. Kamu menjadi mudah, bukan untuk kamu menjadi payah. Ini maknanya jaminan daripada Allah Ta'ala. Sebab itu kita kena sangat puas hati kita berada atas landasan Islam. Dengan kenapa? Dengan Islam ini semuanya kita suci. Kalau kita berniaga, kita berekonomi, ekonomi yang suci. Kalau kita berpolitik, politik yang suci. Kalau kiranya apa? Semuanya berdasarkan kepada hukum agama. Jadi puas hati, istiqamah, pegang Islam. Kerana Islam tu agak sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Tengok Nabi Yusuf. Apabila Zulaikha ajak dia kepada perbuatan mungkar dan maksiat. Pujuk-pujuk dia. Dia akhir sekali kata Zulaikha. Zulaikha kata apa? Zulaikha kata, wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Kata di Zulaikha. Di Zulaikha kata pada Musa, kalau apa ni kata Yusuf, kalau kamu tak nak ikut apa yang aku nak, iaitu skandal dengan aku, ataupun kalau kamu tak nak ikut kehendak aku, iaitu mana buat kejahatan dengan aku. Kalau kamu tak nak ikut, maka aku akan penjara kamu. Jadi kamu kena pilih. Sama ada nak ikut apa yang aku mahu, iaitu menunaikan kehendak nafsu aku, ataupun kamu akan dipenjarakan. Pandailah aku nak tuduh apa pun pada kamu. Kerana aku ni pemimpin. Aku ni isteri pemimpin. Jadi pandailah aku nak tuduh. Jadi aku akan masukkan kamu dalam penjara. Jadi maknanya pilih antara nak patuh pada agama ataupun hidup dalam penjara. Apa yang dipilih oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam berkata, Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihim wa akun minal jahilin. Ya Allah, aku lebih suka dan lebih kasih kepada penjara. Aku lebih suka masuk penjara lah kalau begitu. Daripada aku mengikut kehendak mereka. Daripada aku ikut apa yang mereka mahu. Wahai Tuhan, jika tidak kerana engkau sisihkan aku daripada tipu daya mereka, nescaya aku akan ikut apa yang mereka mahu. Maka ketika itu, jadilah aku orang yang tidak beramal dengan ilmu. Mana orang jahil? Ada ilmu tapi tak beramal. Dikira jahil lah. Mana jadilah aku orang-orang yang jahil. Sama dengan orang jahil. Tak beramal dengan agama. Orang jahil memanglah dia tak tahu kelebihan agama. Lalu ditukar dunia dengan agama. Tapi orang-orang yang alim, yang tahu kelebihan agama, yang tahu kelebihan syurga, yang tahu kelebihan akhirat, mereka tidak akan menukarnya. Ini mana nak menunjukkan bagaimana, apa maksud dan erti redha Islam sebagai agama, iaitu dengan kita hidup dengan agama itu. Berpuas hati dengannya, berbangga dengannya, dan sampai kepada peringkat kalau terpaksa memilih antara kepayahan dunia ataupun pilih dengan ketaatan pada agama, maka kita akan memilih ketaatan pada agama. Ini makna redha Islam sebagai ad-din ataupun cara hidup kita. Kemudian kita lihat dalam perjalanan habislah perbahasan itu tentang apa? Tentang berkenaan dengan pembedahan dada Nabi SAW. Itu matan dia. Baik, kita pergi pada matan dia lagi. Perjalanan ini yang penuh berkat ini telah dipandu, dipimpin, diasuh dan ditemani oleh Jibril alaihissalam. Dan persoalan dia, mengapa Allah menghantar Jibril untuk memimpin perjalanan itu? Itu persoalan dia. Ini kita nak bahas dari segi matan tadi. Makna kisahnya Allah Ta'ala telah hantar Jibril pimpin Nabi untuk meneruskan perjalanan. Jadi soalnya, kalau mengapa perjalanan itu
Sedangkan mengapa Allah menghantar Jibril untuk memimpin perjalanan itu? Mengapa Allah Ta'ala maknanya seolah-olah kenapa susah payah hantar Jibril? Sedangkan bukankah perjalanan itu merupakan planning Allah? Kan Allah yang rancang perjalanan Nabi Muhammad. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Ta'ala yang menjalankan Nabi Muhammad. Allah yang jalankan dia, planning Allah. Mengapa Allah Ta'ala perlu pula guna khidmat, guna tenaga Jibril? Bukankah Allah telah membekalkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu, keyakinan dan keimanan? Apakah bekalan itu belum mencukupi untuk Rasulullah mengharungi perjalanan ke Baitul Maqdis dan seterusnya menjelajah ke alam samawiyah, iaitu alam langit? Jadi soalnya mengapa perlu ada Jibril? Sedangkan Allah Ta'ala yang jemput Nabi. Pertama. Yang kedua, dah isi dah dalam dada dia ilmu. Dengan ilmu dapat ilmu dan iman. Jadi semua ni sudah cukup untuk Nabi pergi ke Baitul Maqdis tanpa bimbingan daripada Jibril. Itu persoalan dia. Mengapa? Baik. Sesungguhnya kita perlu ingat. Kepimpinan itu adalah kepimpinan yang simbolik. Mana? Jibril pimpin Nabi itu sebagai simbolik kepada umat ini. Umat ini perlu pada apa? Umat ini perlu pada pemimpin. Umat ini perlu pada guru. Umat ini perlu pada orang yang membawa mereka. Mesti ada orang yang membawa mereka. Perjalanan dunia dan perjalanan akhirat. Dan pemimpin itu pula, pemimpin yang kena rentas dua alam. Ini baru kita nak selamat. Jangan pilih pemimpin yang sekadar boleh pimpin kita dalam dunia. Tak selamat kita. Jangan pilih pemimpin yang sekadar pimpin kita di akhirat. Dunia haru biru. Jadi maknanya apa? Jibril dua alam dia pimpin Nabi. Alam sufli, iaitu alam Isra, dan alam ulwi, iaitu alam Mi'raj. Maknanya, kenapa Nabi selamat? Kerana Nabi ada seorang guru yang pertama membawa risalah Allah, pimpin dia di dunia dan sampai ke akhirat. Jadi pemimpin umat ini bagaimana? Pemimpin umat ini mesti pemimpin yang boleh pimpin kita daripada dunia sampai akhirat. Bagaimana? Pemimpin yang pimpin kita dalam dunia mengambil kira kepimpinan itu menyebabkan rakyat masuk neraka atau rakyat masuk syurga. Ini kena begitu. Jangan sekadar duk fikir, pemimpin sekadar fikir nak majukan rakyat. Supaya jadi sebuah negara maju. Negara membangun setanding dengan Amerika dan negara-negara Eropah. Tidak begitu. Kita nak kepada negara maju. Pemimpin yang boleh memajukan negara dan mensejahterakan rakyat. Sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat. Maknanya, pemimpin yang mengambil kira dalam kepimpinannya dan urus takbirnya halal dan haram. Ini makna kenapa Nabi perlu pada pimpinan. Jadi, Nabi dipimpin oleh Jibril, maka kita perlu ada pemimpin. Sesungguhnya kepimpinan itu adalah kepimpinan yang simbolik. Mendidik dan menyedarkan kita semua bahawa perjuangan Islam hendaklah disemai dan dicambah melalui bimbingan, pimpinan, pengawasan, pengasuhan dan tunjuk ajar yang tersusun. Ini makna nak menunjukkan bahawa dalam jamaah, dalam dakwah, dalam perjuangan kena lahirkan kepimpinan yang diatur, yang disusun. Bukan lahir secara spontan. Jangan ada pemimpin yang lahir daripada kandungan buluh betung. Tak nak. Dia nak lahir daripada mana? Daripada kandungan jamaah itu. Daripada kandungan parti itu yang dipimpin, daripada kandungan agama itu. Mana dia kena lahir daripada rahim agama. Mesti lahir daripada rahim jamaah. Baru dia akan faham perjuangan ini. Dia akan memimpin jamaahnya, bahkan memimpin masyarakat dia kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi maknanya itu di antara konsep kepimpinan yang kita mahu. Di mana kepimpinan yang berdasarkan bahawa kepimpinan Islam. Jadi kita ni, apa tujuan dia? Iaitu tujuan dia ialah supaya kita benar-benar dapat mengikuti ataupun dipimpin, diasuh oleh pemimpin yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi itu makna dia. Jadi sebab itulah kita ni nak ada pemimpin tadi. Jadi Nabi pun dipimpin oleh Jibril. Tak cukup sekadar ilmu, tapi Allah Ta'ala nak jelaskan bahawa umat kamu ya Muhammad perlu ada pemimpin yang baik, baru mereka akan jadi baik. Walaupun mereka alim. Sebab apa? Sebab kadang-kadang tu ada orang alim, tapi kerana pemimpin jahat, dia tak dapat nak buat apa.
Walaupun dia tahu halal dan haram. Tapi pemimpin tu jahat. Sebab tu Nabi SAW berkata, walaupun ada ulama ulama kata ini bukan hadis, bahkan itu adalah asar sahabat. Tapi nak ceritanya, disebut bahawa simfani minan nas. Iza salaha salahan nas, wa iza fasada fasadan nas, wa hiya al-umara wal ulama. Dua golongan dalam masyarakat manusia ini, kalau dia dua-dua ni baik, maka masyarakat akan jadi baik. Kalau dua-dua ni jahat, rosak, semua orang akan jadi rosak. Kedua-duanya iaitu ulama dan umara, pemimpin negara, pembesar dan juga ulama. Ini mana? Jadi sebab itu dalam zaman Islam ni ada 3 zaman yang dilalui. 3 zaman. Zaman yang pertama sebagai zaman keemasan umat Islam. Zaman mana? Zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Zaman mana? Zaman pemimpinnya, orang yang soleh dan ulama'nya bertakwa. Itu zaman keemasan. Jadi umat manusia berada dalam keadaan sangat selesa. Hidup dalam keadaan paling sejahtera. Kenapa? Adanya keselarasan antara ulama' dan umara. Masuk zaman yang kedua, ada zaman di mana ulama'nya soleh, baik. Tetapi pemimpin pula jahat. Ini berlaku zaman khalifah-khalifah yang zalim. Zaman khalifah yang zalim. Umpamanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, gubernur di Iraq dan sebagainya. Itu contohlah. Maknanya tapi pada masa itu masyarakat umum masih okey, masih selamat. Masih ada kebertuahan dia. Mujurlah. Masih ada apa? Ulama yang membela mereka. Ulama yang membela Islam. Walaupun khalifah jahat, walaupun pemimpin jahat, gubernur jahat. Yang kadang-kadang hukum para ulama. Seumpama Imam Ahmad bin Hanbal, seumpama Imam Malik bin Anas, seumpama Imam As-Syafi'i, seumpama Imam Hanafi. Ulama-ulama lain, Izzuddin Abdul Salam. Semua diseksa oleh para pemerintah yang zalim. Tapi umat masih selamat. Kenapa? Kerana mereka masih dilindungi. Mereka masih dipayungi. Dan mereka masih berlindung kepada ulama-ulama yang bertakwa. Tapi zaman kegelapan kepada umat. Apabila mana pemimpin pun jahat, ulama pun jahat. Pemimpin itu jahat, ulama penjilat. Maka itulah zaman kegelapan ummah. Maka kita kena berhati-hati. Ketika itu, umat tidak ada tempat nak bergantung. Nak bergantung pada penguasa, penguasa jahat. Nak bergantung pada ulama, ulama jual agama. Tidak bersedia membela kebenaran dan ummah. Maka itu di antara zaman kegelapan kepada umat ini. Jadi maknanya Nabi dipimpin oleh Jibril alaihissalam menggambarkan umat ini akan selamat dunia dan akhirat jika mereka ada pemimpin seumpama Jibril. Seumpama Jibril itu maknanya pemimpin yang dapat membimbing umat melalui kesejahteraan dunia dan kesejahteraan di hari akhirat. Jadi itulah di antara makna yang kita katakan reda Islam, iaitu makna kepada yang tersirat dalam peristiwa Nabi dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Jadi insya-Allah pada malam esok kita akan sambung bagaimana Nabi telah mengenderai burak. Ini makna burak ni, apa makna dia? Apa maksud dia? Jadi kita cuba lihat satu persatu daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apa kaitan dia? Apa pengajaran dia? Apa pengajaran? Apa dia? Pengasuhan yang boleh kita perolehi daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj itu. InsyaAllah kita sambung pengajian kita pada malam esok pada pukul 9 malam. Dan insyaAllah pada pagi esok kita ada kuliah duha tepat pada pukul 9.30 pagi, iaitu hadis-hadis akhir zaman. Dan ada sahabat-sahabat yang PM dan bertanya pada saya, kerana kita malam ni dah masuk siri yang ke-11 daurah ini. Esok kuliah duha dah masuk siri yang ke-6. Jadi ada sahabat-sahabat bertanya di mana nak dapat balik siri-siri rakaman itu. Jadi insya-Allah tuan-tuan semua, tuan-tuan boleh dapati pertama daripada laman Facebook ini, iaitu Media Al-Fatah. Juga boleh dapati dalam Facebook saya, iaitu Mukhtar DUP. Dan juga nanti insya-Allah tuan-tuan boleh dapati dalam YouTube. Jadi kita akan uploadkan dalam YouTube setiap siri kuliah itu. Jadi insya-Allah sekadar itu kita dapat sumbang kepada keperluan umat sambil-sambil mereka berada dalam musim PKP ini. Jadi sebelum daripada itu saya nak menyebut kepada tuan-tuan dan puan-puan sebagaimana yang ada dalam Facebook saya, iaitu berkenaan dengan kempen daripada pihak sebuah badan NGO, dan saya pun sebahagian daripada mereka, iaitu NGO GU.
GU, bukan UG, GU. Iaitu GU, iaitu geng Ustaz. Geng Ustaz. Walaupun bunyi nama geng Ustaz, tapi yang duduk kat dalam tu ramai juga profesional yang tidak Ustaz pun, sebab cuma kita nak mendekatkan kepada para Ustaz. Jadi, sebagaimana tuan-tuan ada dalam, ini ada poster yang saya cetak. Jadi nak tunjuk pada tuan-tuan. Jadi boleh lihat dalam Facebook saya lah. Dalam Facebook Mokhtar DUP dan juga dalam Facebook Geng Ustaz. Antaranya kita iaitu dana nasi bungkus untuk orang susah. Jadi kempen kita ni kerana sekarang ada orang susah. Maklumlah orang yang tak ada kerja, yang bekerja terpaksa berhenti. Bila minta dengan majikan buat alasan kami nak bayar gaji pun tak boleh. Sebab tak ada dana penghasilan. Jadi ramai orang susah. Ramailah susah. Walaupun yang kita dengar kata artis susah tu itu orang lain ramai lagi susah lah. Jadi maknanya, jadi sekarang yang lebih susah lagi ramai lagi. Jadi geng Ustaz ini mereka minta pada kita beri sumbangan kepada tabungan dia, iaitu bank. Tuan-tuan boleh masukkan dalam akaun bank sebagaimana yang tertera di dalam Facebook saya. Jadi tuan-tuan masuk semula ke sana, lihat poster ini di mana hanya infak RM7 sahaja. Jadi kalau kita boleh banking melalui online kita, RM7 sahaja anda infak, kami yang uruskan. Dan tuan-tuan boleh lihat di sana gambar-gambar mereka buat penyerahan dan sebagainya. Jadi gambar tu bukan nak menunjuk, gambar tu nak membuktikan bahawa infak tuan-tuan telah pun dimanfaatkan. Sebab itulah saya pun rasa sedih juga bila ada orang kritik hentam Ustaz Abid Liu contohnya, kerana beliau sampaikan sumbangan sana sumbangan sini, walaupun beliau telah ada yang kata riak, ada yang sebagainya. Sebenarnya itu memanglah kita yang kalau duit daripada kita boleh buat senyap-senyap, tak ada masalah. Tapi bila duit tu daripada orang, contohnya yang kita mohon pada malam ni, tuan-tuan diminta untuk menyumbang, masuk akaun geng Ustaz, iaitu 564799123969 Maybank. Jadi tuan-tuan boleh tengok baiklah akaun bank ni. Jadi bila kita mohon pada orang sumbang, orang pun sumbang. Jadi orang nak tengok ke mana pergi duit dia, ke mana pergi sumbangan dia. Maka terpaksa kita highlightkan. Bukan kita nak menunjuk, bukan kita nak riak. Itu kerana nak menjaga amanah supaya tidak menimbulkan fitnah. Itu dia saja. Jadi teruskanlah. Asalkan kita memenuhi sumbangan-sumbangan kita sampai ke NGO-NGO kita, memenuhi peraturan SOP yang disediakan. Jadi insya-Allah buatlah kebajikan, kerana kita dalam semakin susah, semakin kita berlumba buat kebajikan. Makin susah, makin berlumba. Kerana kebajikan itu melepaskan kita daripada azab Allah dan daripada bala Allah Ta'ala. Jadi sekadar itulah saja insya-Allah. Apa yang baik itu daripada Allah. Dan apa yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi pada malam esok. Wallahu a'lam, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.